Sri Bijapikrama telah meminta hasrat kepada Raja di Goa untuk mencari seorang budak lelaki yang mempunyai kepribadian yang baik dan berani untuk dihadiahkan kepada Raja Melaka. Maka, setelah mendengar hasrat Sri Bijapikrama, lalu Raja di Goa telah memerintahkan juak-juaknya untuk mencari budak lelaki yang baik perwatakannya, seperti mana yang dihasratkan oleh Sri Bijapikrama. Maka juak-juak kepunyaan Raja di Goa telah mencari di serata kampung, tetapi tidak menjumpai seorang budak lelaki yang dihasratkan oleh Sri Bijapikrama. Namun begitu, mereka telah mendengar suatu kabar mengenai anak Raja Bajung yang mempunyai kepribadian dan perwatakan yang dikehendaki oleh Sri Bijapikrama. Tidak lama dengan itu, mereka pun lekas mencari budak lelaki itu dan menjumpainya lalu membawanya menghadap Raja di Goa. Budak itu dibawa berjumpa dengan Raja di Goa dan Sri Bijapikrama. Mereka berkenan dengan budak yang dibawa oleh Bijapikrama dan mahu diberikan kepada Raja Melaka sebagai tanda memakai. Diceritakan bahawa anak Raja Bajung itu namanya Daeng Mempawah. Umurnya baru 12 tahun dan dia sudah membunuh 2 orang yang mengamuk di dunia. Keesokan harinya, Sri Bijapikrama dan Tun Sura Diraja datang menghadap Raja Makassar. Raja di Goa juga turut berada di sana. Raja di Goa memberikan pesanan kepada Raja Melaka agar memperhambakan Daeng Mempawah baik-baik, dan jika baginda perlukan apa-apa di Makassar, boleh minta darinya. Sri Bijapikrama dan Tun Sura menghadap raja, lalu mereka pun memohon keluar istana dan membawa surat bingkisan. Setelah mereka sampai di perahu, maka surat dan bingkisan diambil oleh orang yang berada di perahu dan disimpan. Setelah orang yang menghantar surat itu kembali, maka Daeng Mempawah dan Sri Bijapikrama pun berlayar kembali. Setelah berlayar begitu lama, mereka pun sampai di Melaka. Maka setelah itu orang suruhan Sultan Mansur Shah pun telah menghadap raja dengan memberitahu bahwa Sri Bijapikrama telah datang. Selepas baginda mendengar utusan tersebut, maka baginda pun keluar duduk di singgasana bersama pengikutnya yang terdiri daripada orang-orang besar termasuk orang suruhannya. Sri Bijapikrama dan Tun Sura Diraja membawa Daeng Mempawah untuk menghadap raja. Sesudah sampai di balai istana, maka surat tersebut pun disambut oleh pesuruh raja, di mana surat tersebut akan dibaca oleh khatib untuk dipersembahkan Sultan Duli Baginda. Setelah mendengar isi daripada surat tersebut, Baginda begitu gembira mendengar bunyi surat yang dihantar oleh Raja Makassar. Sri Bijapikrama dan Tun Sura Diraja naik dan menjunjung Duli lalu duduk, dan Daeng Mempawah pun telah dibawa menghadap raja. Setelah dibawa masuk Daeng Mempawah ke dalam istana, maka Sultan Mansur Shah pun begitu gembira dan senang hati. Sekaligus Sultan turut berkenan dengan rupa paras dan sikap Daeng Mempawah. Maka baginda pun bertanya mengenai bagaimana Raja Makassar mengirim Daeng Mempawah yang begitu tertawan ini. Lalu Sri Bijapikrama pun berkata bahawa Raja Makassar bertanya kepada Sri Bijapikrama akan kegemaran ciri-ciri budak yang disukai oleh Sultan Mansur Shah, dan demikian itulah Sri Bijapikrama menceritakan segala ciri-ciri budak yang disukai Sultan kepada Raja Makassar. Setelah mendengar apa yang telah diceritakan oleh Sri Bijapikrama tersebut, maka baginda Sultan Mansur Shah pun memuji akan Sri Bijapikrama. Baginda Sultan Mansur Shah telah menamai Daeng Mempawah sebagai Hang Tua. Baginda yang begitu sayang akan Hang Tua telah menganugerahi sebilah keris kepada Hang Tua serta dilengkapi dengan perhiasan. Hang Tua yang tinggal di Melaka selama ini hanya berguru kerjanya, yang mana Hang Tua mempelajari mengenai ilmu persilatan.
Sultan Melaka mempunyai pahlawan yang terdiri daripada 8 orang, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hasan, dan Hang Husin. Namun begitu, pahlawan ini menjadi 9 orang dengan kehadiran Hang Tua. Pahlawan-pahlawan yang ada ini sama-sama berilmu, tetapi mereka akan tewas apabila berlawan dengan Hang Tua. Demikianlah cerita dari mana Hang Tua berasal.